A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Yang dihormati Tuan Imam, tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kurniaan umur kepada kita untuk kita sama-sama mengabdi diri pada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan 1443 Hijrah ni. Mudah-mudahan 19 hari, hari ini hari yang ke-19 Ramadan, mudah-mudahan segala amal kita dan pada hari ini Allah memberikan ganjaran yang paling istimewa, seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis qudsi, bahawa puasa itu innahu li wa ana ajzi bihi, bahawa puasa itu adalah akulah pemilik dia. Mana bagi orang-orang yang berpuasa itu amal dan ganjaran pahalanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan akulah yang bakal memberikan pahala kepada semua orang yang berpuasa tadi itu, semua orang yang berpuasa. Kita pun baru meraihkan malam yang ke-17 ataupun disebut sebagai nuzulul Quran, nuzulul Quran. Sebab itu pada bulan Ramadan ini kita melihat ramai di kalangan sahabat-sahabat kita atau jiran tetangga kita atau jemaah ataupun ahli karyah yang datang ke masjid ataupun di rumah telah kedengaran bunyi Al-Quran di rumah-rumah mereka, tidak seperti mana sebelum-sebelum ini. Sebelum-sebelum ini mana bulan-bulan selain daripada bulan Ramadan, kecuali rumah tersebut dijadikan sebagai pusat mengaji ataupun membaca Iqra dan sebagainya, barulah kedengaran ayat-ayat suci Al-Quran itu berkumandang di dalam rumah tersebut. Seperti mana sabda Rasulullah SAW dalam satu hadis, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah kamu tu seperti mana kubur. Memberi maksud bahawa kita perlu membaca Al-Quran, menghidupkan suasana Al-Quran itu sendiri dalam rumah tangga kita, dalam rumah tangga kita. Sebab itu Rasulullah memberi ingatan, jangan jadikan rumah kita itu atau rumah tangga kita itu seperti kubur. Mana kita datang kubur sekali-sekala baru kita nak baca Quran. Bila masuk bulan Ramadan ataupun masuk bulan Syakban, kita pun barulah nak buat tahlil arwah ataupun dan sebagainya, barulah kedengaran bunyi-bunyi ataupun lantunan Al-Quran itu di rumah kita itu sendiri. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala memuliakan kepada pembaca-pembaca Al-Quran, lebih-lebih lagi semasa bulan Ramadan seperti ini, semasa bulan Ramadan seperti ini. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebut syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Mana pada bulan Ramadan itulah diturunkan Quran, bermaksud daripada Lauh Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah ataupun langit bumi itu sendiri. Sebiji Al-Quran tu yang berbentuk surah Al-Fatihah di awalnya dan 114 iaitu surah An-Nas itu diturunkan oleh malaikat Jibril ke langit bumi, dan kemudian diturunkan secara munajjaman ataupun secara beransur-ansur mengikut keadaan dan keperluan yang dihadapi ataupun suasana ataupun situasi yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendongak ke langit bila nak turun. Beberapa hari, kadang-kadang sampai beberapa hari tak turun apa-apa wahyu. Seperti contohnya yang kita biasa lihat di masjid-masjid, ayat Quran yang biasa diukir di mihrab ataupun dan sebagainya, ayat yang menyebut qad nara takalluba wajhika fis sama, tentang Nabi mendongak setiap kali lepas sembahyang, Nabi mendongak ke atas, mudah-mudahan diturunkan satu wahyu berkait dengan arah kiblat.
Ya, semasa Nabi berada di Masjid Qiblatain, sekarang kita sebut sebagai Masjid Qiblatain, itu Nabi menghadap sembahyang asar itu menghadap kepada arah Baitul Maqdis. Tiba-tiba pada waktu yang sama tu Nabi disuruh untuk mengarahkan kiblatnya ke arah Mekah, Makkatul Mukarramah. Jadi ketika itu Nabi bergerak daripada depan ni, Nabi bergerak ke belakang sana. Lalu diikuti oleh sahabat-sahabat pergerakan tersebut. Ketika itu sembahyang ni belum ada peraturan yang lengkap seperti mana yang kita ada rukun-rukunnya dan sebagainya yang membatalkan apa sebagainya itu. Jadi pergerakan kalau kita bergerak lebih daripada 3 pergerakan besar itu kan membatalkan sembahyang, tapi Nabi bergerak ke belakang itu nak menunjukkan bahawa Allah memperkenankan kepada Rasulullah SAW itu keinginan dia untuk mengarah kiblatkan ke arah Mekah, Makkatul Mukarramah itu sendiri, seperti mana kita sembahyang sekarang arah kiblat kita ke Baitullahil Haram atau Ka'bah itu sendiri. Jadi di situlah nak menunjuk bahawa Al-Quran itu diturunkan kadang-kadang sehari itu beberapa kali sehingga Rasulullah SAW keletihan. Ya, diturunkan wahyu kepada Rasulullah sehari itu beberapa kali ataupun beberapa ayat yang wajib disampaikan kepada sahabat-sahabat dia ketika itu ataupun pada umat-umatnya pada ketika itu yang berjumlah 124,000 orang sahabat dalam satu pengiraan tentang jumlah orang sahabat pada ketika itu. Jadi disampaikanlah mana, tapi letih penatnya tu menerima wahyu ni. Wahyu ni diturunkan oleh Allah SWT dalam 2 bentuk. Satu dalam bentuk bunyi loceng. Karena kalau bunyi loceng tu tahulah bahawa sahabat-sahabat tahu, bahawa Rasulullah pun tahu bahawa Allah akan menurunkan wahyu. Menurunkan wahyu. Tapi itulah penat dan beratnya menanggung wahyu itu, menerima wahyu itu sendiri. Seperti kita lah tuan-tuan, bila kita baca Quran seorang-seorang di masjid ataupun di rumah, yang itu penatnya baca seorang-seorang. Bila kita bertadarus kan seronok. Kadang-kadang kita sempat tegur kawan kita, salah tu baris, patut baris atas, jangan baris bawah. Dulu kita baca Quran Al-Majid, dia berbeza dengan Quran sekarang dalam bentuk yang sekarang ni. Jadi banyak kesilapan pembacaan kadang-kadang. Tapi bila kita membaca Al-Quran tu secara kolektif, secara berjamaah tu, maka kita boleh menegur, itu yang kita rasa seronok. Tapi bila kita baca seorang-seorang tu rasa berat, rasa penat kadang-kadang. Kecuali kita dah terbiasa dengan Al-Quran ini, maka kita tidak akan rasa penat dan letih. Sebab itu Rasulullah menggambarkan bahawa bila penurunan Al-Quran itu sendiri cukup berat untuk ditanggung, dan kita juga untuk melaksanakan isi kandungan Al-Quran itu sendiri pun cukup berat, cukup berat. Itu mana salah satu bentuk lah. Yang keduanya, cara penurunan Al-Quran ini ataupun wahyu itu disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Jibril menyerupai manusia, seindah-seindahnya manusia ataupun secantik-cantiknya manusia ataupun sehandsome-handsomenya manusia, dalam bentuk rupa bentuk yang indah, menarik dan menawan. Jibril tadi itu rambutnya hitam legam, hitam pekat, seperti mana diminyak rambut dia, pakaiannya kemas dan sebagainya. Lalu dia jumpa Rasulullah dan memberitahu bahawa Allah telah mewahyukan sekian kepada kamu ya Rasulullah. Jadi kalau wahyu dalam bentuk Jibril menyerupai manusia ini tidak berapa berat untuk ditanggung, seronok, ya. Maka Rasulullah SAW ketika itu merasa seronok bila wahyu diturunkan dalam bentuk manusia. Jibril menyerupai manusia tadi itu, seronoknya. Sebab itu bila kita ramai-ramai dalam membaca Al-Quran ini memang seronok. Kadang-kadang kita mengajar anak kita baca Iqra pun kita rasa seronok. Sebab Al-Quran ini adalah mukjizat yang terakhir, yang masih kekal sampai akhir kiamat nanti pun dia masih kekal sebagai mukjizat yang terakhir yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Walaupun kita tahu bahawa
bulan Ramadan ni kita keletihan. Tapi kalau kita lihat Rasulullah SAW pada bulan Ramadan tu dia menghatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali. Saban hari itu sebanyak 2 kali. Siang hari sekali bertalaki, tasmi' atau musafahah dengan Jibril alaihissalam, dengan Jibril alaihissalam. Sekali habis. Malam Nabi membaca lagi dan disambung bila dia qiyam. Pada waktu malam dia qiyam, saban malam tu dia qiyam, maka ketika itulah dia dapat menghabiskan sekali lagi. Kita dapat buka 2 muka surat pun alhamdulillah. Sebab tu ada satu hadis menyebut bahawa pada bulan Ramadan ni sekurang-kurang kita membaca Al-Quran ni 100 ayat. Saban hari 100 ayat. Itu ada hadis dia memang, yang kita digalakkan, kita disuruh untuk membaca Al-Quran tu, membaca ayat suci Al-Quran tu 100 ayat saban hari, sekurang-kurangnya lah, sekurang-kurangnya. Dan kita akan mendapat seperti mana pahala itu digandakan. Dan pada bulan Ramadan ini pahala bacaan Al-Quran tu setiap huruf, bukan setiap ayat, diberikan pahala kepada kita, diberikan kepada kita. Sebab itu dalam satu hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda tentang penggandaan pahala kepada orang-orang yang beramal soleh di bulan Ramadan ni. Kullu amali ibnu Adam yudha'afu hasanatu asru amsalihah. Mana setiap perbuatan, setiap ibadah atau setiap amal yang dilakukan oleh orang-orang yang berada pada bulan Ramadan itu digandakan dengan 10 kali gandaan. Itu minima dia lah, minima dia. Mana kalau kita baca Al-Quran tu alif lam mim tu, mana dia ada 3 huruf. Mana satu huruf tu 10 kali gandaan. 10 kali gandaan. Mana alif lam mim tu ada 3 huruf, mana 30 kali gandaan ataupun 30 pahala yang disediakan ataupun 30 darajat yang disediakan kepada pembaca Al-Quran itu sendiri. Bayangkanlah kalau Al-Quran itu ada 22,000 lebih kan. 22,000 lebih ayat ya. Satu hari kita baca 100, kemudian dipecah-pecahkan kepada setiap huruf, ya Allah, banyak pahala. Yalah, memanglah banyak pahala kalau membaca. Kalau tak baca memang tak dapat apa-apa lah. Seronok tengok orang baca Quran ya, bulan Ramadan di hujung sana, hujung sana, hujung sana. Semasa saya belajar di Mesir dulu, orang-orang Arab ni, ya Allah, kalau zuhurnya ni semua pakat baca Quran. Lepas sembahyang tu, sebelum sembahyang tu kita masuk, semua pakat baca Quran. Sampai di luar-luar ya. Kalau musim panas tak adalah, jarang di luar, di taman-taman tu dia orang baca. Kalau musim sejuk tu memang dia baca. Dia di tepi-tepi masjid tu memang dia baca Al-Quran ya. Seronoknya rasa tengok orang baca Quran. Kita pelajar-pelajar Malaysia kebiasaannya kita akan bertalaki lah dengan syekh-syekh belajar Al-Quran, tajwid dia. Sebab kami ni pergi Mesir guna sijil tinggi agama STA. Saya dulu STA, sekarang STAM, STAM, Sijil Tinggi Agama Malaysia kan. Jadi sama je belajar lepas SPM 2 tahun belajar, lepas tu pergi Mesir. Yang melayakkanlah untuk menyambung di Mesir tu. Mana dari sudut ilmu-ilmu yang banyak tu kita memang kita tidak mempelajari di Malaysia. Kebanyakan itu pun bergantung kepada individu. Gantung pada jumpa syekh sana, jumpa syekh sini, pergi ke tempat kuburan, kita jumpa syekh-syekh yang memang dia tak bergerak, dia memang duduk di situ dan mengajar di situ. Mana bayar, bagilah upah mengajar dan sebagainya. Itu seronok. Pada bulan Ramadan tu memang kebanyakan pelajar-pelajar Malaysia kita itu mereka bergerak ke rumah syekh-syekh. Tak kiralah belajar apa pun, asalkan mereka mendapatkan ilmu yang berfaedah dan bermanfaat. Sepanjang kita di Malaysia ni,
Zuhur kita ada kuliah zuhur, ya. Lepas tu nanti malam kita ada kuliah selepas tarawih pula dan sebagainya kan. Tu mana ilmu tu sentiasa bergerak, sentiasa berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Itu yang menyeronokkan bila kita berada pada bulan puasa itu sendiri. Jadi Rasulullah SAW mengatakan setiap amalan Ibnu Adam ataupun manusia itu akan digandakan dengan 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda. 700 kali ganda. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kecuali puasa, melainkan ibadah puasa ni innahu li wa ana ajzi bihi. Ya, bahawa puasa ni milik aku, khususnya milik aku. Tidak ada orang yang boleh mengganggu gugat terhadap pemberian pahala kepada orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan ini. Tak kiralah dia membaca Al-Quran ke, berzikir ke, berwirid ke, berdikir ke, atau hanya mengingat Allah SWT, melihat keagungan kepada masjid ini. Kita lihat, ya Allah, jam ini pun besarnya boleh menampung itu dan ini, jumlah duit yang banyak, ya Allah. Kita melihat itu, mana kita mentadabur kepada keagungan penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana idea-idea masjid-masjid ini semua idea daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu diberikan kepada pelukis reka tu yang memukis kepada sesuatu masjid tadi itu. Jadi kita lihat bahawa Allah Maha Agung, lihat begini dan begitu. Akhirnya kita melihat bahawa setiap perkara yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu mendatangkan faedah kepada kehidupan manusia itu sendiri. Sebab apa? Puasa ni, ibadah dalam puasa ni ataupun aktiviti dalam puasa ni, Allah yang mengambil kira khusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi sebut dalam hadis tu, kerana yada'a syahwatahu, kerana orang-orang yang sanggup baca Quran di masjid, baca Quran di kereta, baca Quran di rumah, baca Quran di dalam komuter dan sebagainya tu, kerana dia telah sanggup untuk menghilangkan ataupun melepaskan hawa nafsunya daripada godaan-godaan dunia tadi. Jangan bacalah, tapi dia tetap membaca. Sebab itu Allah mengambil kira sungguh-sungguh kepada orang-orang yang sanggup menghilangkan, melepaskan hawa nafsunya tadi itu dan menuruti perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma atakumur rasul fahuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu dalam Al-Quran sebut begitu. Apa-apa yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun yang digalakkan, disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu, kamu buatlah semampu kamu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kita melainkan mengikut kadar kemampuan kita. Ya, mengikut kadar kemampuan kita. Buatlah setakat mana yang mampu. Sebab itu bila manusia itu sanggup melepaskan hawa nafsunya dan mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang Allah respect kepada hamba-hambanya yang seperti itu. Bukan sekadar bulan puasa itu dia melawan hawa nafsunya, bahkan dia meninggalkan makan dan minum lagi. Dia meninggalkan makan dan minum. Sebab itu Nabi SAW bersabda dalam satu hadis yang lain, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ila ju'in wa atasin. Berapa ramai orang yang berpuasa pada bulan Ramadan itu tidak mendapat apa-apa daripada puasanya melainkan lapar dan haga. Sebab dia gagal untuk mengawal hawa nafsunya tadi itu. Gagal. Kalau nak disuruh baca Quran, alah nantilah. Mana nantilah, malam ni dah malam 20 Ramadan. Dah fasa yang terakhir, itqun minan nar, iaitu kita dibebaskan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan, kita pun tak sedar sekarang dah hari yang ke-19 ni kita berpuasa ni. Dengan kita rasa mengantuk, kita rasa letih, petang-petang kita pergi masjid untuk dapatkan makanan berbuka, malam kita bermore dan sebagainya. Tapi kita tak sedar hari demi hari yang kita lalui itu meninggalkan suatu kerugian yang cukup besar kepada kita. Cukup besar kepada kita, sehingga kan pada bulan Ramadan seperti ini
syaitan dan iblis itu dibelenggu ataupun dirantai oleh Allah SWT supaya tidak mengganggu manusia-manusia yang akan beribadah kepada Allah SWT. Cuma gangguan mereka ialah hawa nafsu tadi itu. Sebab itu bila Allah SWT melihat kepada manusia-manusia tadi sanggup meninggalkan nafsunya, tidak mengikut hawa nafsunya dan melaksanakan seperti mana yang diperintahkan oleh Allah SWT tadi itu, Allah memberi ganjaran yang istimewa kepada kita semua. Mudah-mudahan sebab itu di penghujung hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa lis-shaimi farhatan. Lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan yang pertama ialah ketika kita berbuka ataupun berhari raya. Saya yakin tidak ada orang yang rasa sedih walaupun dia tak balik kampung tahun tu, tapi dia tetap seronok dengan kedatangan bulan puasa ataupun kita mula makan balik, ataupun ketika kita berbuka. Bayangkan ketika berbuka tu tidak ada seorang pun yang rasa sedih di hadapan makanan. Bahkan disuruh kepada kita untuk berdoa. Berdoa ketika kita berbuka tu di antara waktu yang paling mustajab. Berdoalah, bukan berdoa yang kita baca tu Allahumma lakasumna wa bika amanna, bukan. Itu doa untuk kita makan, tapi doa satu-satu doa yang kita pohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita, demi Islam tadi itu, kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa tadi itu. Yang kedua kegembiraan ialah ketika kita bertemu, liqa' ni bertemu, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dan berhadapan dan bercakap. Kita sebagai ahli sunnah wal jamaah ni, kita yakin bahawa besok kita berada dalam syurga tu, kita akan melihat Allah. Dan bagi orang yang berpuasa ni, yang dikategorikan sebagai orang yang banyak berpuasa ni, akan bertemu dengan Allah SWT, bersembang dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi agak-agak bolehkah kita nak sembang dengan Allah Subhanahu wa taala? Agak-agaklah. Apa yang tuan-tuan nak minta agak-agak di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Nak mulakan percakapan tu apa rasa-rasa? Ya macam saya lah kadang-kadang berceramah ni, apa nak mulakan? Kita tengok masyarakat setempat tu, apa yang ada di sini, mana kita cakap lah kan, idea tu ada datang. Tapi dengan Allah Subhanahu wa taala, saya sendiri pun kalau di esoklah saya diliqa'kan ataupun ditemukan dengan Allah Subhanahu wa taala, saya pun tak tahu apa saya nak cakap. Sebab kita dah dapat nikmat yang cukup hebat dalam surga Allah Subhanahu wa taala tu. Semuanya ada di situ. Dalam surga tu, tuan-tuan nak apa semua ada. Tiba-tiba kita disuruh mohon, bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita nak sembang agak? Nak komplain surga, semua sempurna. Nak komplain dalam neraka dulu, itu dah lepas. Sekarang kita berada dalam surga dan kita berhadapan dengan Allah SWT. Apa yang agaknya kita nak beritahu pada Allah SWT? Sebab itu di bulan puasa ni, kalau boleh ya, kita ni merayu, merintih, memohon kepada Allah SWT saban malam. Mana saban malam tu kita merayu pada Allah SWT. Berceritalah, berceritalah dengan Allah SWT. Keluh kesah kita, kegembiraan kita, keseronokan kita pada bulan puasa ni, ceritalah pada Allah SWT sebagai pembuka kata kita di dunia ini. Esok kita di hadapan Allah SWT, kita mudah untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu wa taala, Jadi itulah mana bagi orang yang berpuasa tu, ada dua kegembiraan, satu ketika dia berbuka ataupun ketika dia berhari raya ataupun ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pun dihadkan setengah jam, saya rasa dah lebih daripada setengah jam, walaupun baru sebentar rasanya bercakap, dah setengah jam. Jadi mudah-mudahan apa yang saya ulang semula daripada ramai ustaz-ustaz ataupun kiai-kiai ataupun tuan guru-tuan guru yang datang ke sini,
yang telah menyampaikan tentang Ramadan ini. Jadi saya cuma mengulang apa yang mereka sampaikan sebagai ingatan kepada kita semua. Fazakir inna zikra tanfa'ul mu'minin. Mengingat ni memberi faedah dan manfaat kepada kita sebagai orang yang beriman itu sendiri. Jadi sebagai akhirnya saya mohon maaf kepada semua. Jadi malam ni malam yang ke-20, mulalah kita mencari taharau Lailatul Qadri. Carilah malam-malam Lailatul Qadar, malam-malam pada 10 yang terakhir. Walaupun ada mengatakan pada malam ganjil, tapi bermula 20 ini kita dah mula persiapkan diri kita untuk kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu sendiri yang lebih baik daripada 1000 bulan itu atau 83 tahun itu sendiri. Mudah-mudahan saya doakan yang hadir pada zuhur ini, pada tahun ini dikurniakan dengan malam Lailatul Qadar insya-Allah. Terus kita tangguh dengan kita baca tasbih kafarah dan kita membaca surah Wal As. Subhanakallah asyhadu an la ilaha illa wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.